Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita bertemu kembali untuk menyambung kembali kelas pengajian Tadabbur Surah Al-Baqarah, dan kita sudah masuk kepada 3 muka surat yang terakhir dan di penghujung rancangan. Sebelum itu saya nak mengucapkan juga terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah ini, dan kepada semua hadirin hadirat yang menonton secara live ataupun rakaman daripada Facebook ataupun di IG dan juga di Zoom. Hayakumullah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali pada ayat 272, yang mana pada minggu yang lepas kita telah membincangkan ayat yang berkaitan dengan sedekah secara terbuka ataupun sedekah secara tertutup. Yang manakah yang patut diutamakan, di mana batas-batasnya, bagaimanakah pentingnya kita dalam menjaga niat kita dalam kita melakukan sebarang kebajikan, kerana niat yang paling utama adalah untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kita bukan nak mengejar pujian-pujian manusia. Betul? Kita akan menemui ada orang-orang yang dia, orang kata, sangat mahukan populariti, mahukan puji-pujian, mahukan kedudukan, mahukan habuan, tetapi itu bukanlah apa yang kita cari dalam kita membuat kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung kembali ayat 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Laisa 'alaika hudahum. Wahai Muhammad, kamu tidaklah bertanggungjawab ataupun kamu tidaklah memikul beban untuk memberikan hidayah kepada mereka, menarik mereka ke arah Islam. Tanggungjawab kamu, wahai Muhammad, adalah menyampaikan dakwah Islam. Sebagaimana yang Allah pernah sebut dalam suratul Ghashiyah, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Berikanlah peringatan, wahai Muhammad, kerana sesungguhnya engkau adalah seorang yang membawa peringatan. Laisa alaihim bimusaitir. Bukanlah kamu adalah orang yang seorang penakluk yang boleh memaksa orang untuk menerima hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang sangat berusaha untuk menarik manusia ke jalan hidayah. Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas, kana ya'muruna alla natasaddaqa illa ala ahli al-Islam hatta nazalat hadhihi al-ayah ay laysa 'alayka huda man khalafaka hatta tamna'hum as-sadaqa li ajli dukhulihim fil Islam. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini memerintahkan kami untuk bersedekah ataupun memberi hanya kepada orang Islam sahaja, sampailah turunnya ayat ini, ayat yang kita bacakan 272 ini, laisa 'alaika hudahum walakin walaysa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Maksudnya Ibnu Abbas kata,
kalaulah orang-orang bukan Islam itu tak mau menerima Islam, mereka mau menyelisihi kamu, dan kamu cuba menggunakan senjata harta itu menegah kebajikan itu, kebaikan sedekah itu sampai kepada mereka supaya mereka masuk Islam, don't do that. Jangan buat begitu. Sebab kebaikan yang kita lakukan ni bukan hanya sekadar atas nama agama. Ada yang dibuat di atas dasar agama. Tetapi ada juga yang kita lakukan atas dasar kemanusiaan. Kita membantu orang kerana dia adalah seorang manusia, makhluk Allah. Mungkin kita bantu jiran-jiran kita, kita bantu komuniti kita, kita bantu masyarakat kita, yang mana kita saling hidup bersama dalam sebuah negara. Kita perlukan keharmonian. Kita perlukan sikap saling tolong-menolong. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah ingatkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa hidayah itu berkait rapat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui kepada siapa yang dapat hidayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sebelum ini kita telah baca yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yudhillu bihi katsira, Allah juga telah membuatkan ramai, mengizinkan manusia untuk ramai yang tersesat dan ramai juga yang mendapat hidayah. Tetapi yang tersesat itu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya Allah itsbatkan bahawa manusia itulah yang telah memilih cara hidup orang fasik. Manusia itulah yang telah menjadi asbab yang menghalang hidayah itu sampai kepadanya. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, antara sedekah ataupun pemberian yang boleh kita berikan kepada orang-orang bukan Islam, iaitu yang dinamakan sebagai sedekah tatawwu'. Sedekah yang kita beri ini bukan zakat. Sedekah biasa, pemberian. Tetapi sedekah yang dinamakan sebagai zakat yang kita berikan oleh orang-orang Islam hanyalah boleh diberikan kepada orang Islam sahaja. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam melainkan atas asnaf muallaf qulub. Asnaf muallaf qulub ni dia ada dua. Satu, yang mana orang bukan Islam yang kita harapkan dia boleh memeluk Islam. Kita mengharapkan bila orang-orang macam ni masuk Islam, maka kita boleh spend duit zakat untuk menarik mereka ke arah Islam. Yang kedua, muallaf qulub adalah mereka yang baru memeluk Islam. Hati mereka, iman mereka masih lagi mungkin tidak kuat, ilmu mereka masih lagi tidak cukup, maka kita boleh spendkan kita punya harta zakat itu untuk golongan ini. Ini berdasarkan kepada hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan kepada Muadz, innaka sata'ti qauman ahla kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fa inhum ata'u laka bidzalik فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Hadis Al-Bukhari. Nabi kata, innaka, kamu wahai Muadz akan pergi ke tempat ahli kitab. Orang Kristian ada, orang Yahudi ada.
Maka kalaulah kamu sampai ke tempat mereka itu, tempat yang kamu ditugaskan untuk berdakwah di sana, di Yaman, maka Nabi kata, fad'uhum, serulah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya ajar mereka untuk memahami ataupun beriman dengan kalimah syahadatain. Beriman dengan Allah, there are no gods except Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan juga rasulnya. Biar mereka faham, biar mereka nampak, mereka tahu memang di sana tiada Tuhan selain daripada Allah dan kita perlu follow path of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dah faham, dah boleh amal, barulah kamu ajar kepada mereka solat 5 waktu. Sebab bukan mudah untuk dia nak jaga, orang-orang bukan Islam ni yang nak jaga solat 5 waktu. Tak apa dulu, biar cuba bagi mereka belajar tentang solat dulu. Jangan duk bebankan mereka dengan macam-macam hukum hakam yang lain. Bila mereka dah boleh jaga solat 5 waktu, barulah kamu ajar qad farada alaihim, ini poin ni, qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Bagi tahu mereka perlu bayar zakat. Yang mana zakat ini diambil daripada harta-harta orang kaya daripada kalangan mereka. Aghniyaihim, orang-orang kaya daripada kalangan mereka. Faturaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir dalam kalangan mereka. Maksudnya perkataan aghniyaihim, fuqaraihim, mereka itu merujuk kepada siapa? Kalaulah harta tadi diambil daripada orang Islam, sebab zakat ini diambil daripada orang Islam, orang bukan Islam tidak membayar zakat, mereka membayar cukai, jizyah. Ambil aghniyaihim daripada orang kaya Islam, dikembalikan semula kepada fuqaraihim, kepada orang miskin mereka. Mereka itu siapa? Orang Islam. Atas dalil ini, maka para ulama berpandangan bahawa zakat tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam, melainkan seperti yang kita sebut tadi, mereka yang tergolong dalam asnaf muallaf qulub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu belanjakan, apa yang kamu buat baik, fali anfusikum, manfaat dia, kebaikan dia akan berbalik kepada kamu juga. Allah yang akan mengganjari kamu. Jangan kamu duk mengungkit, jangan kamu duk menyakiti orang lain, duk meninggi diri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu duk memberikan, nak duk belanja orang ke, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, kamu bantu orang semua ini, melainkan untuk mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita panggil sebagai infak, pemberian ni dia ada beberapa jenis. Satu yang dinamakan sebagai zakat. Tadi kita dah bagi tahu zakat tu adalah macam orang kata yang orang Islam kena keluarkan tu. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai sedekah. Sedekah ini adalah pemberian yang kita beri kepada orang yang memerlukan, orang yang perlu kepada bantuan kita. Itu pemberian itu dinamakan sebagai sedekah. Dan pemberian yang lain dinamakan sebagai hadiah. Hadiah ni, kalau sedekah ni biasanya adalah kepada orang yang lebih susah daripada kita. Tetapi hadiah, pemberian yang kita berikan kepada, kita boleh beri kepada orang yang sama macam kita, kepada orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih senang daripada kita. Hadiah terbuka kepada sesiapa. Sebab hadiah, kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Kalau kamu saling beri hadiah sesama kalian, kamu akan saling berkasih sayang. So hadiah ni adalah untuk, mungkin kita nak menghargai sahabat kita, mungkin kita nak mengingati kenalan kita, mungkin kita nak saja nak bagi untuk nak menautkan ukhuwah dan sebagainya, belanja makan, beri apa-apa, itu semua termasuk dalam hadiah. Maksudnya hadiah ni juga salah satu pemberian yang digalakkan oleh syarak dan besar juga pahala dia. Sebab kalau kata hadiah ni dia boleh membina ukhuwah. Ukhuwah besar sangat pahala di dalam agama. Sedekah ini kelebihan dia adalah dia membantu menghilangkan ataupun mengurangkan kesukaran sesetengah pihak yang memerlukan. Jadi
kat sini kita boleh mendapati bahawa Islam itu adalah agama yang praktikal, agama yang very mementingkan aspek, mementingkan kesaksamaan, yang cuba untuk nak berkongsi, membuat manusia ini saling berkongsi nikmat, jauh daripada permusuhan, saling bantu membantu. Dan Allah kata wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Kenapa saja yang kamu belanjakan itu, kan, sama ada kamu belanjakan itu termasuklah hadiah ke, belanja ke, sedekah ke, bantuan ke, zakat ke, yuwaffa ilaikum, Allah akan gantikan dengan gandaan-gandaan yang telah kita sebutkan sebelum ini. Wa antum la tudlamun, sikit pun Allah tak akan kurangkan bahagian kamu. You just trust Allah bahawa kamu nak memberi, jangan takut kamu akan hilang ataupun kamu jadi miskin ataupun kamu kurang, sebab kamu dapat ganjaran Allah. You take care of Allah, you take care of syariat Allah, Allah will take care of you, right? Kemudian Allah sebut lagi beberapa kelebihan lain dalam ayat yang berikutnya, ayat 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ayat ni Allah nak bagi tahu banyakkan juga membantu orang-orang yang fakir, yang mana orang-orang susah, yang mana mereka ni peruntukkan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah, sehingga jihad mereka itu menghalang mereka daripada mencari rezeki. Such as, ada orang-orang yang tugasan dia adalah untuk nak, kalau zaman dulu jihad ni boleh kita kira macam orang yang berperang, tapi bila kata jihad fi sabilillah dalam konteks zaman sekarang kita juga sama juga, dia seperti pejuang agama, orang-orang yang selalu buat kerja-kerja dakwah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang menyebarkan ilmu. Ini termasuk dalam bab al-jihad fi sabilillah. Jadi kalaulah kamu ada kelapangan, kata Allah, Allah bagi kamu sedikit kelebihan daripada sudut harta, bantulah mereka ini. Bantulah mereka ini. Sebab mereka ini barangkali kesibukan mereka dalam melakukan kerja agama, kesibukan mereka dalam nak menuntut ilmu, dalam nak menyebarkan agama, menyebabkan mereka tidak cukup ruang ataupun tak berapa bernasib baik daripada sudut nak mempunyai peluang untuk nak mencari rezeki yang lebih. Ada orang Masya Allah yang mana mereka ini dia daripada kerja agama yang dilakukan, dia tidak meminta pun, dia tidak mengharap, dia tidak meminta. Termasuk, bila saya cakap pasal ini, termasuk adalah mereka ini orang-orang yang mengajar agama. Ada manusia yang subhanallah, mereka memang mencari dan mengharapkan daripada kerja-kerja agama ini, mereka mengharapkan imbuhan. Ada yang sampai dia memang kumpul lah kuliah-kuliah ni. Sehari kadang-kadang sampai 4-5 kuliah dia akan himpun. Dalam keadaan yang dia, Allah yang Maha mengetahui, tapi benda ni memang berlaku. Mereka buat itu kerana dia boleh jadikan sebagai pendapatan tambahan ataupun pendapatan periuk nasib mereka sendiri. And even pernah juga diceritakan oleh sahabat-sahabat yang menguruskan serta-serta masjid di ibu negara. Kadang-kadang antara penceramah itu, ustaz-ustaz itu juga bertelagah, bergaduh disebabkan berebut slot. Dan sebab mereka tahu bila mereka bagi kuliah, mereka dapat sikit imbuhan lah. Dan bila ada orang lain ambil slot dia, mungkin AJK Masjid tukar orang lain, kan marah sebab dia rasa kacau periuk nasib dia. Ini salah.
Okey, renungkan ayat ni, saya nak ajak kita renungkan ayat ni. Okey, tengok Allah kata la yastati'una darban fil ard. Dia orang susah nak bergerak ke sana sini, dia orang susah nak berniaga, dia orang susah nak mencari rezeki, kerja mereka ni banyak diperuntukkan untuk agama. Wa yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ini ayat cantik sekali, tengok. Ramai orang yang tak tahu keadaan, depa ingat orang-orang ni, pejuang-pejuang agama ni, orang senang. Sebab apa senang? Sebab mereka ini tidak ta'affuf. Mereka ini tak pernah meminta. Tak minta. Tak ada nak syarat. Contohnya, okay, kalau nak jemput saya, kena bayar 5,000, 10,000. Ada. Kan saya bila masuk TV ni, ada, saya alhamdulillah wallahil azim, saya tak pernah akan meminta ataupun menyebut apa-apa harga. Kalaulah ditanya untuk nak mengisi slot-slot mana-mana, never. Even ada stesen TV tu kalau ditanya, saya tak, soalan tu kalau ditanya berapa ni nak bayarkan sebagainya. Itu soalan yang saya tak akan jawab. Sebab bila saya buat keputusan untuk nak ambil apa-apa slot ataupun untuk nak mengisi program certain benda, first kali saya akan buat tu sebab saya nak. Saya tengok topik, mungkin saya tengok tempat, saya tengok maslahat dia. Kalau saya rasa benda tu baik, saya akan pergi. Dan saya akan setuju. Sama ada dia nak bagi ke, dia tak bagi ke, itu terpulang. Itu saya tak akan minta dan tak akan tentukan. Dan ada certain producer ataupun dia kata, oh Ustaz walaupun Ustaz masuk TV pun Ustaz tak diingat kita ni jenis orang yang nak demand. Sebab dia kata ada Ustaz, disebut nama ada seorang penceramah terkenal. Subhanallah, nak isi satu slot sejam tu, dia punya PA dia minta 15,000 untuk satu slot 1 jam. Lepas tu dia tanya saya kata, tak, saya tak minta. Dia macam terkejut. Kan biasanya dia kata memang orang akan demand, PA dia akan demand dan sebagainya. Saya kata saya pergi ni bukan sebab ni TV ke, sebab nak apa ke, tapi saya hanya fikir maslahat. Maslahat nak mengisi ruang tu biar orang ramai boleh dengar mesej dan sebagainya. I don't mind. Sebab ini bukan periuk nasi saya. Saya selalu bagi tahu, even saya pesan kepada kawan-kawan ke anak-anak murid, siapa-siapa yang kadang-kadang bertanyakan pandangan, saya bagi tahu jangan jadikan kerja agama ni sebagai periuk nasi kita. Sebab bila kita jadikan kerja agama ni sebagai periuk nasi kita, di situlah ujian besar bakal menanti. Kita nak jadi pejuang agama yang ada sifat ta'affuf yang Allah sebut dalam Quran ni. Minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Kamu boleh nampak. Bila kamu nampak dia punya tanda-tanda tu pada mereka. Nampak karakter mereka, boleh nampak cara mereka. Mereka bukan orang yang gila likes, bukan orang yang dambakan populariti, bukan nak. Subhanallah, banyak selebriti-selebriti, penceramah selebriti hari ini diuji dengan perkara itu. Right? Saya doa pada Allah banyak, semoga Allah tak uji saya dengan benda tu. Alhamdulillah so far. Dan saya jenis yang saya nak pergi, saya pergi. Saya macam malas nak pergi, tak pergi ya. Saya depend. Sebab kadang-kadang nak panggil BKL, saya malas nak drive BKL ni. Kalau time malas, saya malas lah. Tak pergi ya. Tapi itu yang penting. Saya selalu beritahu, pejuang-pejuang agama ni, dia kena ada sumber pendapatan yang lain. Sumber pendapatan yang tak ada kaitan dengan kerja mereka itu. Mereka dah ada tu, alhamdulillah, Allah dah mencukupi, insya-Allah.
yang membuatkan cukup untuk kita tidak meminta, cukup untuk kita tidak mencari belas simpati dan sebagainya. Sikap ini kadang-kadang membuatkan orang ingat kita kaya. Sometimes bukanlah kaya, tapi Allah bagi sifat qanaah, sifat rasa kecukupan. Tapi Allah ingatkan kepada empunya harta yang senang ni, kalau nak bantu mereka ni, bantu orang macam ni. Bantu mereka sebab mesti ia akan membantu mereka. Kalau kita tengok biasanya dekat India dan Pakistan, kebiasaannya dia komuniti dia masya-Allah. India, Pakistan ni kita tengok kat mana-mana dia pergi pun mesti akan terbina masjid, akan terbina madrasah, akan ada, sebab komuniti India dengan Pakistan komuniti yang selalu dia akan dia mudah untuk nak keluarkan harta mereka untuk agama. Ada kawan saya bagi tahu, dia daripada family Indian Muslim. Dia bagi tahu kadang kami kalau keluarga je, level keluarga nak buat collection, kata nak buat satu masjid, sekejap dia dapat berapa juta. Ini bagi berapa puluh ribu, ini bagi berapa ribu, macam tu. Saya pergi Jepun, mana-mana pergi tempat masjid tu semua dia punya dalang ni orang Pakistan. Dekat India, Pakistan, kita tengok madrasah mereka dibiayai sepenuhnya oleh komuniti, oleh businessman mereka, oleh orang-orang yang senang mereka. Kita akan tengok itu dia punya kebiasaan persekitaran. So even guru-guru madrasah tu, mereka akan ada masa untuk fokus nak membaca, nak mengkaji, nak mengajar. Dia akan ada masa yang lebih untuk itu. Kalau tak, nak kena pergi, mungkin nak siang nak kena pergi kerja, mungkin penat dah, malam baru nak beli kelas apa dan sebagainya. Dia tak macam tu. Even pelajar-pelajar madrasah semua dibiayai mereka secara percuma. Macam kita kata Ashabus Suffah dekat Masjid Madinah, orang-orang susah yang tinggal dekat Masjid Nabi yang dibiayai oleh para sahabat yang kaya-kaya ni. Dan atas sebab itu kita tengok madrasah-madrasah dekat India dan Pakistan ni berkembang. Antara perkembangan madrasah Islam yang popular, pengajian-pengajian Islam di sana antara yang top. Sebab mereka ada benda ni. Dan kita tengok ramai je businessman Pakistan, India yang memang dahsyat-dahsyat, mereka seluruh dunia pergi kat UK pun penuh dengan mereka kan. Mana-mana mereka pergi, masya-Allah. Kan adalah mereka akan jenis work hard, niaga dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW dia pesan, laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan walakinnal miskina alladhi la yajidu ghinan yughnih wala yuftanu bihi fayatasaddaqu 'alayhi wala yaqumu fayas'alu an-nas. Orang miskin ni, Nabi kata, bukan kadang-kadang orang yang kita nampak duk pusing-pusing kita, duk minta-minta daripada kita tu. Tapi orang miskin ni, kata Nabi SAW, dia ambil daripada perkataan maskanah, sakanah, menetap, kediaman. Dia diam, tak ada orang, dia tak mengadu, dia tak mengeluh, dia tak ada minta simpati. Ada orang-orang macam ni, tapi hidup mereka ni susah. Wala yuftanu bihi, dan ramai orang tak perasan kesusahan mereka ni. Kadang mereka ada keluarga yang sakit, kadang mereka kehilangan kerja, kadang mereka hidup pasang surut. Tetapi wala yaqumu fayasalun nas, tetapi mereka ini jauh sekali daripada nak meminta-minta. Mereka ini miskin. Itu sebenarnya asal pada definisi miskin.
sifat meminta-minta ni satu sifat yang bukanlah baik di sisi Islam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada hadis Ibn Umar, kata Nabi SAW, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atul laham. Orang-orang yang selalu duk meminta-minta akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang wajahnya tak ada daging. Maksudnya kalau kat dunia ni seolah wajah dia tebal, dia tak malu, hati keringnya, minta je kerja. Nanti dekat akhirat tak ada daging kat muka dia, tinggal tengkorak. Balasan kepada sifat dia dekat dunia ni selalu meminta-minta. That's why saya sendiri ada benda yang susah nak meminta lah sebenarnya, nak menyebut nak ni malu kadang-kadang, walaupun kerja baik ke apa. Sometimes kalau kata bukan salah, contohnya misal kata NGO macam Global, kadang-kadang dia nak minta sumbangan daripada orang ramai untuk buat serta kerja kebajikan. Tapi sometimes kita rasa segan. Saya sometimes bagi tahu pada rakan-rakan yang minta, kadang tukarlah sikit style. Janganlah nampak macam saya yang cakap meminta sangat ke apa. Sometimes we feel that very kata sangat malu, sebabkan kita tak nak nanti orang ingat kita ni menggunakan mungkin populariti kita, menggunakan agama kita untuk nak minta daripada orang dan sebagainya. Walaupun benda tu hanya sekadar persepsi, tapi malu tu ada. Dan that's why saya lebih suka daripada gunakan cara-cara lain yang indirectly dan sebagainya, supaya tak kelihatan sangat. Dan sebab ada manusia-manusia di luar sana yang akan mudah bersangka buruk, yang akan tuduh dan macam-macam. So, tapi benda itu bukanlah satu benda yang, dan kita tak jadikan sebagai satu kebiasaan, dan benda ni bukan untuk kepentingan peribadi, tapi dia untuk orang lain, untuk masalah orang lain dan sebagainya. Walaupun hadis ni dia lebih berbentuk kepada individual, orang yang dia tak mau kerja tapi dia nak bergantung pada orang je, dia nak minta pada orang je, memang ada orang macam ni. Yang ini termasuk dalam kecaman hadis ni, but we still masih lagi ada feeling tu lah. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Manusia yang Allah puji yang tak meminta kepada orang melainkan dalam keadaan darurat. Ada kala saya pun dalam keadaan yang sometimes benda yang penting, tapi bila nak menyuarakan, especially bila kita nak cakap pada sahabat-sahabat, sometimes is very 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 tebal muka. Tak sanggup rasanya untuk nak sebut. Lagi kita close dengan sahabat kita, lagi rasa segan. Ada orang tidak, ada orang dia tak ada feeling macam tu, but itu saya punya personal lah. Dan sebab tu sebolehnya saya tak pernah nak cuba untuk nak meminta, especially daripada sahabat-sahabat. Segan, sebenarnya perasaan tu perasaan segan. Bukan nak kata tak boleh dan sebagainya, tapi benda ni adalah benda yang kita takutlah terjebak dalam ancaman-ancaman dalam hadis Nabi SAW. So this is yang faedah kita boleh ambil daripada ayat ni. Kemudian Allah kata alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 274 Allah tutup ayat pasal cerita pasal pemberian ni semua dengan orang yang boleh bersedekah siang dan malam, sirran secara tersembunyi, secara terbuka ke, maka Allah akan bagi mereka ganjaran yang mana mereka itu tidak akan risau, tak akan resah di hari kiamat dan tidak akan merasa sedih. Ini adalah ganjaran kepada orang yang memang dia tabiat dia memang suka membantu orang, memberi. Memang ada orang macam ni, masya-Allah, tabarakallah. Rugi kalau kita adalah termasuk daripada kalangan orang yang kikir ataupun orang yang bakhil untuk nak membantu. Biasanya kita tengok orang yang suka bantu, masya-Allah, ada je Allah akan bantu mereka, mudahkan urusan hidup mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kemudian kita akan masuk sikit kepada perbahasan yang berkaitan dengan tentang wang juga, tetapi dia berkaitan dengan
society masyarakat itu sendiri. Sepatutnya bila mana kita kata tentang sistem keuangan masyarakat, dia mesti sistem dia tidak berlandaskan kepada konvensional riba. Sebab sistem yang berlandaskan kepada riba, mereka akan menggunakan orang-orang yang memerlukan ini, digunakan untuk menindas mereka dan pada masa sama mengauk keuntungan yang berkali ganda. Dan ini menyelisihi maksud takaful ta'awun, sifat saling membantu dalam masyarakat kita. Kerana itu Islam mengharamkan riba. Dan Islam ada meletakkan asas-asas kepada riba, dan kadang-kadang dalam setengah gambaran riba ini dia boleh confuse dengan beberapa gambaran jual beli yang dihalalkan oleh syarak. Tetapi riba ini adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat. Kan dalam ayat 275 Allah Subhanahu Wa Taala kata, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang yang makan riba. Istilah zaman sekarang ni faedah lah, apa ini semua istilah nak bagi lembut je. Riba ni bunyi ni besar, dosa-dosa besar. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan hasil riba dan orang yang menjadi wakilnya dan orang yang menulis transaksi itu, yang bekerja lah, wasyahidai yang menyaksikan, dan Nabi SAW kata hum sawa, mereka sama saja. Dalam ayat ini Allah kata orang yang makan riba ini la yaqumun, mereka tidak bangkit daripada kubur mereka pada hari kiamat nanti illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka akan, orang panggil apa, bangun tu dalam keadaan yang macam terhuyung-hayang, yang tidak stabil, sebab sentuhan syaitan itu. So ini antara yang dalam satu riwayat kata Ibn Mas'ud kata mereka akan bangun macam orang gila. Baik. Jadi kalau kita tengok pada sistem masyarakat pada hari ini, kita ambil di Malaysia lah, sistem konvensional yang berleluasa. Saya nak ajak kepada semua, sama ada yang terlibat dalam bisnes, sama ada yang terlibat dalam urusan apa-apa kehidupan, hindarkan transaksi muamalah dengan bank-bank konvensional. Kita dah tak ada alasan sekarang sebab kita dah ada perbankan Islam yang telah ditubuhkan sejak sekian lama, dan 30 tahun yang sudah, lebih daripada 30 tahun yang sudah, perjuangan sikit demi sedikit untuk nak mewujudkan sistem perbankan Islam yang lebih menepati syarak, walaupun di dalam keadaan yang sangat menekan sistem kita. Ini yang panggil sistem Dajjal. Manusia yang susah nak membebaskan diri mereka daripada kejelekan riba. Inilah yang golongan-golongan Yahudi yang mana Dajjal telah buat sistem ini, supaya manusia akan terikat dalam perkara yang Allah SWT murka. Dalam ayat nanti kita akan sentuh, Allah kata fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba ni seolah-olah mereka telah memberi keizinan untuk berperang dengan Allah. Kita semua nak berperang dengan Allah. Jangan. Ambil, kalau perlukan transaksi, kalau perlu untuk nak berhutang,
ambil melalui sistem perbankan Islam. Setidak-tidaknya mereka ada ahli jawatan kuasa komiti mereka yang akan menapis supaya setidak-tidaknya dia menepati proses Islam. Walaupun masyarakat pada hari ini dia akan kata macam sama je. Kan? Sebab apa? Mentaliti rakyat kita pada hari ini, satu, mereka dah terikat kena berhutang. Kita tengok anak-anak muda kita hari ini. Bukan nak kata hutang tu salah, tapi kita telah menghambakan hidup kita dengan hutang. Bila kita baru kerja, terus fikir nak hutang apa? Kereta, nak hutang rumah, itu yang paling besar. Bank dah ikat rumah kita tu 30 tahun untuk kita berhutang dengan dia. Kita beli kereta, bila naik pangkat tambah kereta baru, naik pangkat sikit lagi, beli lagi kereta baru. Tak selesai. Manusia akan cuba untuk hidup di luar daripada kemampuannya. Anak-anak muda yang baru nak start kehidupan, start. Nak berkahwin pun nak buat pinjaman. Ma'allah. Rosak society kita. Nak berkahwin, masyarakat dah tekan, kau nak kahwin, kau kena buat majlis 30, 40 ribu, 50 ribu. Kau nak kena bayar hantaran dan sebagainya. Sedangkan itu bukan syarat dalam perkahwinan. You don't even need to do it if you kurang mampu. Anak muda yang baru nak bekerja dah dipaksa ataupun tekanan daripada ibu bapa pasangan itu yang nak buat majlis-majlis macam ni, nak buat grand-grand. Sebab apa? Dia pun nak panggil dia punya kawan. Dah jadi macam satu kemestian. Sedangkan orang tu baru je nak mulakan kehidupan. Baru je nak start. Nak bina satu kehidupan baru yang memerlukan kepada pelbagai komitmen. Kalau berhabis berpuluh ribu pun untuk satu majlis, satu hari habis. Satu hari masuk dalam perut orang habis. Sedangkan kalau kata 30 ribu, 40 ribu tu, besar ertinya pada pasangan yang baru. Ni saya tak cakap pada orang yang kaya-kaya raya ni lah. Pada orang biasa. 40 ribu tu dia boleh beli kereta, tidaknya cash. Boleh mulakan kereta ni satu yang penting lah. Nak bekerja dan sebagainya. Tapi manusia dah melihat hutang ni sambil lewa. Asal nak beli hutang. Kita tak memikirkan alternatif. Mungkin kita boleh sewa dulu. Mungkin kita boleh beli dulu kereta-kereta yang second hand, yang lebih murah. Mentaliti masyarakat, dia nak juga something yang burden over daripada kemampuan dia. Menyebabkan kita terjumus dalam riba. Sebab ramai orang yang masih lagi masuk dalam conventional bank. Unfortunately, tengok yang dalam KWSP pun, berapa banyak dia cakap orang Islam yang masih lagi tak tukar ke arah Islamik ni. Memang kalau kita buat pinjaman Islam pun, kita still meminjam. Kan? Sebab apa? Dah jadi budaya hutang dalam masyarakat kita ni. Bank memang dia nak. Dia sebenarnya dia tak boleh nak hanya bagi pinjaman macam tu saja. Tetapi dia kena wujudkan satu benda yang membuatkan manusia akan mengejar untuk berhutang. Kemestian kena ada rumah mula-mula ni yang di luar daripada kemampuan, nak kena beli kereta gah-gah. Sometimes ada bank di manipulate lagi macam-macam sistem. Dan dia nak supaya, sebab itu sumber income paling besar dia apa? Manusia terikat dengan hutang. Bukan nak kata hutang ni salah. Walaupun dalam sistem perbankan Islam kita nampak macam ni. Ustaz, kan sama je. Kalau saya pinjam beli rumah 300 ribu, 400 ribu,
End up lepas 30 tahun kita macam bayar 1 juta. Tengok bank Islam pun macam tu juga. So kita kata, lebih kurang sama. Tak payahlah tengok bank konvensional murah sikit lagi. Tapi ingat apa Allah kata dalam ayat tadi. Qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka kata jual beli dan riba ni sama. Tapi Allah kata Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. So ramai orang diingat bila berhutang mahal itu riba. Bila maksudnya kalau nak hutang 400,000, mentaliti masyarakat kata kita mesti kena bayar balik 400,000. It's not necessarily like that. Sebab yang menjadikan benda tu riba kalau barang-barang riba. Contohnya barang-barang duit lah. Sebab tu dalam Islam tak boleh pinjaman di atas dasar duit. Kita pinjam duit kat kawan kita RM1, kita bayar balik RM200. Itu riba. Sebab itu item riba. Itu bab-bab riba lain lah kena belajar. Tapi dalam Islam dia ada yang kita panggil jual beli yang sah. Okey, kita tengok ada orang kata betul ke mahal tu riba. Maksudnya bila kita beli rumah daripada 400,000 end up kita bayar 1 juta, adakah itu riba? Ataupun kita kena bayar balik 700,000? Okey. Yang pertama sekali orang nak tanya, adakah riba itu maksud dia mahal? Kita tak nak riba, kita tak boleh bayar lebih daripada itu. Okey. Dalam Islam ada dalil yang mana jual beli itu boleh dilakukan dengan harga yang lebih mahal. Contohnya ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi melantik seorang sahabat bertugas di Khaybar. Sahabat tersebut dibawa balik kurma dan yang bagus. Dan Nabi tanya kepada dia, adakah semua kurma-kurma dekat Khaybar ni macam ni? Sahabat tu kata, tak. Demi Allah tak ya Rasulullah. Kami beli kurma ini dengan satu sa' itu, satu jenis timbangan tu, dengan pertukaran 2 sa'. Maksudnya kami beli satu yang baik ini dengan 2 kurma kami yang tak berapa elok tu. So dia kata dia tukar 2 bagi kami satu yang elok. Kurma ni, makanan-makanan ruji ni juga termasuk dalam item riba. So Nabi SAW kata jangan buat macam tu. Tapi kalau kamu nakkan kurma ini, kamu jual dulu kurma kamu ini yang 2 ni. Katakan 2 kurma kamu ni kamu jual, kamu dapat RM50. Dan bila kamu dah jual kurma tersebut, dah ada duit itu, boleh beli duit itu kurma yang baik ini. Kalau kita tengok, sama je proses hadis ni. Maksudnya sahabat tu dia nak kurma yang elok tu. Dia nak let go 2 kurma dia yang tak elok tu. Kalau fikir sama je. Kau tukar je lah, ambil ya. Senang macam tu. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata kalau nak buat jual beli yang sah. Jual dulu kamu punya 2 tu. Kamu dah ada duit, beli yang elok tu. Walaupun rupa dia sama, tetapi dia punya proses dia berbeza. Yang pertama riba sebab dia pertukaran direct. Yang kedua tidak riba sebab dia melibatkan jual beli. Sebab item riba, kenapa dia jadi riba? Tukar direct tu, item riba tu jadi riba. Sebab dia boleh mengandungi penindasan. Sebab dia disyarat, kamu kalau nak, kamu kena gandakan bagi ni dan sebagainya. Tetapi bila kita jual beli, kita beli dulu, kita ada duit. Dan bila kita ada duit,
kita boleh bargain, kita ada pemilikan pegang untuk duit tu, kita boleh tawar-menawar, kita boleh buat benda lain dan sebagainya, dia akan terlepas daripada elemen-elemen yang zalim. Ada lagi beberapa hadis yang lain yang Nabi SAW menunjukkan bahawa nak mengislamikkan satu benda tu mesti melibatkan jual beli. So dalam proses perbankan Islam, mereka biasanya akan cuba instead of bank konvensional, walaupun nampak kerja mudah, tapi dalam Islam, dalam perbankan Islam, mereka akan masukkan satu akad yang melibatkan jual beli. Cuma masalahnya, ramai orang tak ambil tahu. Ramai orang tak baca pun dia punya agreement ataupun akad tu. Yang mana perbankan Islam ni nak ambil macam, sebab tu kalau konvensional kita nak pinjam, nak buat rumah tu, kita pinjam duit bank untuk nak beli rumah, tak boleh lah. Tapi dalam Islam dia buat beberapa metod lah. Perbezaan bank-bank ni lain-lain sikit. Ada yang Islam dibuat proses dia jual rumah tu, okay, bank akan beli rumah tu, maksudnya dia beli dari developer harga 400,000. Kemudian dia estimate harga rumah tu, kalau kita nak bayar penuh tu 30 tahun akan datang, dia tengok peningkatan harga pasaran, dia buat kajian dia, dan dia akan jual kepada kita dengan harga 30 tahun akan datang. So dia kata 70 akan datang, harga rumah ni worth 700,000. So dia akan jual kat kita dengan harga yang lebih tinggi, 700 tinggi. So kita beli rumah tu bukan maksudnya pertukaran duit tu, tapi kita beli dengan item dengan bayaran tertangguh. So rumah bukannya barang riba, so kita beli dengan harga riba yang kita persetujui untuk kita bayar dengan lebih mahal. Sebab dia melibatkan tempoh masa yang panjang, bank-bank perlukan kepada kos pengurusan dan sebagainya, maka wajarlah, maksudnya kita membayar kos pengurusan itu untuk kita nak bayar full dengan harga yang kita persetujui dengan bank, 700,000. Persoalan pula, ada orang kata mahal lah, apa benda. Okey, kata first kali, adakah Islam benarkan jual mahal? Dan kita nak jual lebih harga dekat double ke, lebih 50% ke. Okay. Islam dijaga hak kedua-dua. Penjual pembeli Islam jual. Penjual ada hak nak letakkan harga dan dia tak boleh paksa orang ramai untuk nak beli. Dan pelanggan pula ada hak untuk nak berurusan mana-mana dengan peniaga dia. So it's about supply and demand. Okay? Permintaan pasaran kalau tinggi orang tak beli. Kalau rendah orang mungkin beli. Ada macam-macam option. So itu boleh menentukan harga dalam pasaran. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW dibeli tanah dan dijual harga tanah tu berkali-kali ganda daripada harga yang dia beli. Ada hadis Zubair dibeli sebidang tanah dengan harga 70,000 dan kemudian dijual balik dengan harga 1,600,000. Berkali ganda lebih mahal. Jadi jual mahal ataupun tidak, dia mengikut kepada redha demand and supply. So itu ada Nabi pernah tegur sahabat-sahabat yang pernah mengadu harga barang naik. Kan sahabat-sahabat minta Nabi tetapkan harga, Nabi tak tetapkan harga sebab kadang-kadang nak menetapkan harga tu boleh berlaku kezaliman kepada penjual. Mereka terikat dengan kos, terikat dengan itu, terikat dengan ini. So kalaulah benda itu mahal, orang tak mampu beli, penjual pun akan cari cara untuk nak turunkan harga ataupun mereka akan ubah method dan sebagainya. So ada elemen demand and supply. Itu. So kalau nak kata perbankan Islam tu mahal, kan? Nak kata mahal ataupun tidak, kita kena tengok into detail lah. Kita kena study, kita kena buat analyze, kita kena buat matematik. Kan? Kita akan tengok, misal kata kalau kita kira lah, misalnya harga, kalau kita ambil contoh 400,000, 300,000 tu pertambahan hasil daripada kenaikan harga rumah tu after 30 years.
So kalau kita bagi balik, maka keuntungan 300,000 yang dibuat bank itu bagi dengan 30 tahun, kemungkinan bank ambil keuntungan berapa ratus ringgit ke, lebih kurang, atau hampir RM1,000, tak sampai, setiap bulan. So itu kita kena ingat, bank adalah badan perniagaan, bukan badan kebajikan. Dia ada kos dia, ada risiko yang kena bank tersebut tanggung untuk sepanjang tempoh 30 tahun. Ada kos pejabat, ada kos pekerja, kos elektrik dan sebagainya. Okay? So itulah yang akan benda-benda yang menyebabkan harga rumah itu juga boleh menjadi naik. Cumanya masyarakat kita pada hari ini, mereka tak mau pinjaman tu kena bayar balik tinggi. Itu dia punya. Mereka ingat kalau bank Islam ni mestilah kena macam NGO lah, pinjaman for free. Pertama sekali kita kena ubah kita punya mindset. Perbankan Islam ni pertama diwujudkan untuk nak menjadi alternatif kepada bank konvensional. Sampai dah dunia ini dah berada dalam cengkaman ni, dunia ini dah tak boleh membebaskan daripada institusi perbankan. Manusia dah tak boleh tidak, sepanjang perurusan kena melibatkan bank. Perbankan Islam masuk untuk nak ni sikit, nak jadi alternatif kepada apa yang sedia ada. Umat Islam sendiri masih tidak membebaskan diri mereka daripada itu, tapi dok menyalahkan perbankan Islam, ini macam inkonvensional, tak Islamik dan sebagainya. Kalau nak ikut proses perbankan Islam, dicabar kepada orang-orang yang mampu mengatakan mereka tidak mengikut proses Islamisasi. Untuk kalau berjaya bukti, mereka akan bagi berapa juta. Sebab mereka ada syariah committee, mereka even terlibat dengan dunia punya syariah committee dan sebagainya. Mereka akan follow benda-benda semasa. Bukan mudah nak kata begitu, tapi itu menjadi alternatif. Dia tak boleh fully lah, orang kata, sebab kita tak wujudkan satu sistem lain. Lainlah kita buat alternatif, buat satu badan yang mana mereka boleh arrange. Okey, rakyat Malaysia ni kalau berhutang ni apa yang paling besar? Rumah, kereta. Buat apa-apa skim yang mana buatkan rakyat kita tidak bergantung lagi pada bank dalam nak membeli rumah ataupun nak membeli kereta. Dan kita baru boleh bebaskan diri kita daripada sistem-sistem keberhutangan, sistem perbankan yang dah membelenggu kita. Perbankan Islam menjadi alternatif. Kita patut bersyukur. Semakin bertambah baik daripada 30 tahun yang lepas. Banyak proses yang telah berlaku, banyak badan-badan perniagaan yang dah menghala ke arah patuh syariah dan sebagainya. Dia mengambil masa proses, tapi diperlukan support daripada kita. So ini sebahagian apalah yang saya nak kongsikan pada hari ini yang berkaitan dengan sedikitlah tentang ini. Okey, baik. Okay, ada yang tanya, saya pergi kepada soalan lah, sebab saya dah lapar ni, so saya nak makan. Ada yang kata, Assalamualaikum Ustaz, selama ni saya dan kawan-kawan berkhidmat sepekerja awam, kami potong gaji untuk bayar zakat, tapi amat sukar untuk kami dapatkan bantuan pusat zakat bagi membantu anak-anak asnaf di sekolah kami. Pusat zakat Selangor bangga dapat kutip zakat yang besar amountnya, lalu sekarang dek kami tak lagi terikat dengan peraturan kerajaan, kami kumpul duit zakat, kami serahkan sendiri kepada murid dan dikenal pasti asnaf. Okey, secara hukum sah, tak ada isu. Secara hukum sah. Tapi dia hanya daripada sudut pentadbiran lah. Sebab kerajaan biasanya dia dah set amil dan sebagainya, yang petugas-petugas. Tapi tugas kita adalah untuk nak menyampaikan zakat itu kepada mereka yang berkenaan. Kalau kita tahu nak mencari asnaf, kita tahu nak pastikan dan sebagainya, secara hukum, secara agamanya dia tak ada masalah. Okay. Menyikapi, bagaimana menyikapi makcik-makcik bawang? Kadang-kadang saya mungkin macam mana nak berhadapan dengan orang yang mulut laser ni kan.
saya sampaikan pesanan Imam Syafi'i, katanya idza khataba as-safihu fala tujibhu fa khairan min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalaulah ada orang-orang yang safih, orang-orang yang tak cerdik ini dok kutuk-kutuk, dok bicara, dok buat macam-macam mengata kamu, fala tujibhu, jangan jawab balik, fa khairun min ijabatihi as-sukutu, diam tu lebih baik. Fa in kallamtahu farajta anhu, kalau kamu dok balas balik, duk perang mulut dengan mereka ini, kita buka peluang untuk dia nak ni lah, dan membuka sisi kelemahan kita juga. Wa in khallaitahu kamadan yamu, tapi kalau kamu biar kepada dia, biar dia akan sakit hati. Orang macam ni sakit hati kalau kita diam, dia nak kita respon. So lebih baik kita mendiamkan diri. Dan kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, إذا نطق قالوا سكت وقد خُصِبت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون الأرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نبح. Kata Imam Syafi'i, kalau orang nak ingat kamu diam ni, kamu kalah. Tapi kita kata innal jawab li babish syarri miftah. Tapi kita kata kalau kita menjawab kata-kata bodoh mereka ini, dia lagi satu kunci kejahatan. Dan mendiamkan diri itu dalam bab ini adalah lebih mulia, lebih honor. Wa fihi aidan lisawni, dan lebih juga boleh membina, menjaga kita punya maruah dan juga karisma diri. Ama taral usda tukhsha wa hiya samitah, kamu tak lihat ke singa-singa ni walaupun dia diam orang takut. Wal kalbu yuhsa, tapi anjing-anjing ni walaupun dia menyalak bising je, tapi orang hambat, orang benci dia. Bersikap seperti itu. Ini antara yang saya boleh jawablah, insya-Allah. Baik, setakat itu saja dulu. Nanti kita bertemu lagi dalam siri akan kita sambung kembali perbincangan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.